Bertemu kembali. Kalau tadi kita berbincang mengenai pengurusan kewangan negara, tapi kini kita berkenaan dengan topik kawal selia media sosial di mana Meta Platforms mengkritik rancangan Malaysia untuk mewajibkan platform media sosial memohon lesen pengawal seliaan menjelang Januari 2025, memandangkan kekurangan garis panduan jelas dan masa yang singkat untuk pematuhan yang boleh menjejaskan inovasi digital di negara ini. Dan pada Julai 2024, Malaysia mengumumkan keperluan lesen bagi platform media sosial dan perkhidmatan mesej dengan lebih 8 juta pengguna sebagai langkah membendung penipuan kewangan, buli cyber dan jenayah seksual dalam talian. Jadi bagaimanakah ini akan mempengaruhi masa depan industri teknologi dan juga kedudukan Malaysia di peringkat global? Jadi bersedia dalam talian untuk mengulas lebih lanjut adalah Profesor Teknologis Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, Profesor Rangkaian Komputer dan Keselamatan Cyber Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM. Prof, pertama sekali kita nak memahami dalam dunia yang teknologi yang semakin kompleks ini, kita nak fahami dinamika antara syarikat dan juga kerajaan. Mungkin Prof boleh jelaskan apakah impak jangka panjang terhadap industri teknologi jika syarikat besar seperti Meta enggan memohon lesen dan bagaimana ini akan mempengaruhi hubungan Malaysia dengan industri teknologi global, Prof? Okay, terima kasih Nabila. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita melihat ya kepada spirit kenapa pelesenan ini sangat penting ya. Kita melihat kepada agenda di mana kerajaan mengambil kira ya tentang pertama dari sudut pengawalan kandungan berbahaya dan maklumat palsu. Jadi penguatkuasaan lesen ini akan memastikan ya bahawa penyedia platform asing ini akan lebih berhati-hati dalam mengawal kandungan yang mereka benarkan ya. Terutama melibatkan berita hal palsu berkaitan dengan hasutan, konten yang tidak kredibel ya dan boleh menyinggung sensitiviti agama dan kaum. Yang kedua, menjamin privasi dan keselamatan pengguna tempatan. Kerana ya media platform ini ya perlulah mengikut tentang garis-garis ataupun langkah yang telah pun diperuntukkan ya di mana mereka perlu melihat kepada sudut kepentingan pelindungan data privasi pengguna ya. Ini termasuk dalam memastikan pematuhan ya terhadap Akta Perlindungan Data seperti Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ya, serta melaporkan sebarang pelanggaran kepada data ya kepada pihak berkuasa Malaysia. Yang ketiga, bagi memantau aktiviti pengguna yang menyalahi undang-undang. Ini sangat penting ya. Melalui penguatkuasaan dan pelesenan tersebut, membolehkan kerajaan meminta platform sosial tersebut melaporkan aktiviti yang disyaki melanggar undang-undang seperti penipuan ya, ugutan dan juga kegiatan yang berkaitan jenayah cyber. Jadi pada saya ini sangat penting dari sudut aspirasi bagi menjaga kepentingan rakyat Malaysia. Dalam masa yang sama, syarikat penyedia platform ini mereka perlu melihat dalam mereka membenarkan ya kandungan-kandungan di upload ya dipaparkan, dalam masa yang sama mereka perlu menghormati tentang keterbatasan tertentu dalam melindungi dari segi data privasi dan juga keselamatan pengguna yang melibatkan negara kita, rakyat Malaysia. Prof, kawal selia ini dijangka akan berkuat kuasa atau dimulakan pada tahun hadapan Januari 2025. Jadi bagaimana untuk kita pastikan kerajaan merancang untuk mengekalkan hubungan baik dengan syarikat teknologi seperti Meta sambil memastikan pematuhan kepada undang-undang tempatan yang akan dilaksanakan ini? Okey, pada saya ini boleh dilakukan secara berfasa ya, di mana kerajaan boleh mengaturkan beberapa strategi ya. Yang pertama mesti memastikan bahawa garis panduan tentang syarat-syarat pelesenan itu perlulah secara jelas dan juga spesifik yang mudah difahami, especially melibatkan syarikat media sosial luar negara, contohnya Meta lah ya, di mana mereka perlu melihat secara konstruktif dan lebih spesifik, dan kalau boleh pelaksanaan tersebut boleh dilakukan secara berfasa mengikut kepada konten ya, kandungan-kandungan yang dikatakan boleh mengganggu privasi data rakyat Malaysia serta ya mengancam keselamatan ya. Jadi dari sudut pelaksanaan boleh dilakukan secara berfasa. Yang kedua dari sudut menyediakan inovasi dari segi infrastruktur ya, dan yang ketiga dari sudut
perbincangan lebih berfasa, yang lebih konstruktif supaya kedua-dua pihak, maksudnya di pihak kita sudah jelas tentang apa yang peranan yang mereka harus lakukan berdasarkan kepada langkah-langkah tertentu yang harus mereka ikut ya. Dalam masa yang sama kena memastikan bahawa pihak penyedia platform ini jelas, maksudnya pandangan mereka turut diambil kira. Jadi komunikasi dan juga perbincangan jelas perlu dilakukan antara kita, kerajaan dan juga syarikat-syarikat teknologi tersebut. Jadi kita nak faham juga berkenaan kesannya terhadap inovasi digital. Adakah dari segi pelaksanaan pengawasrayaan ini akan memberi kesan kepada Malaysia untuk memacu pertumbuhan ekonomi digital, atau adakah ia akan menghalang inovasi, atau mungkin dari segi hak kebebasan bersuara pengguna juga? Jadi bagaimana pihak kerajaan merancang untuk memastikan peraturan ini tidak menghambat syarikat teknologi dan juga syarikat permulaan tempatan yang meningkat naik pada ketika ini? Okey, pada saya kita sekarang ini berada di dunia digital ya, kesemua aktiviti berlaku secara digital. Jadi pada saya dengan adanya syarat pelaksanaan ini akan memudahkan lagi pihak kerajaan dan juga pihak penyedia platform untuk memahami bagaimanakah kaedah yang sewajarnya yang harus mereka turut patuh, di mana dalam masa yang sama bila mereka ikut, jadi masyarakat akan happy. Jadi secara tak langsung akan memacukan lagi pertumbuhan ekonomi digital ya. Bila mana keseluruhan masyarakat trust, percaya bahawa media sosial yang digunakan itu selamat ya, boleh melindungi data pengguna, data privasi pengguna dan sebarang bentuk data yang tidak sahih yang menimbulkan fitnah dan sebagainya telah pun ditapis ya. Pada saya kebebasan bersuara dalam erti kata yang sebenar, di mana walaupun kita membenarkan masyarakat untuk terus melakukan aktiviti secara online dari sudut perniagaan dan sebagainya, dalam masa yang sama hak mereka masih lagi terjaga ya, di mana akan ada satu saluran ya, perlu ada satu saluran tertentu di mana mereka boleh mengeluarkan suara mereka ataupun ketidakpuasan hati mereka lah. Ini dalam konteks jaminan bahawa kita sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi, di mana konten-konten yang memang sah ya, yang kredibel, yang valid dibenarkan. Namun bila dari sudut ancaman kita dah trigger konten yang tertentu yang sensitif, yang menimbulkan ketidakharmonian, seharusnya tidak boleh di-upkan. Jadi dalam masa yang sama ini telah pun terjaga dari sudut inovasi ya, bila mana keseluruhan media sosial ini ya, mereka mematuhi keseluruhan syarat itu, dalam masa yang sama mereka akan terpanggil untuk lebih inovatif dan kreatif. Apakah kaedah sebenar yang boleh dilakukan supaya keseluruhan syarat-syarat tersebut mereka boleh patuhi. Prof, yang terakhir berbakinkan dalam 1 minit, mungkin kita nak fahamkan juga bagaimana peraturan ini, adakah ia setanding dengan peraturan di negara-negara lain dan juga sejauh mana ia menyeimbangkan antara keselamatan dan inovasi pada masa yang sama, dan mungkin apakah pelajaran yang boleh kita ambil dari negara-negara lain dalam pelaksanaan peraturan media sosial yang berkesan tanpa menyekat pembangunan digital pada waktu yang sama? Okey, kita lihat ya, banyak negara-negara yang telah pun menggalakkan syarikat media sosial untuk mematuhi syarat-syarat tertentu ataupun berdasarkan pelaksanaan tertentu ya. Contohnya yang berlaku di negara Europe ya, di mana dari sudut privasi data itu dijaga ya, di mana syarikat media sosial, pelayan media sosial seharusnya mengikut ya, di mana data privasi pengguna harus tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak ya. Dalam masa yang sama, begitu juga kita boleh lihat contoh model di negara Singapura dan juga Australia ya, di mana mesti berlaku pelaporan ya terhadap sebarang bentuk ancaman. So pihak media sosial akan memberi pelaporan kepada kerajaan ya. Jadi begitu juga dengan negara-negara seperti India ya, Russia dan juga New Zealand. Maksudnya di sini
sangat jelas dan spesifik dari sudut konten yang boleh melanggar keselamatan cyber itu tidak harus di-upkan, dan dalam masa yang sama privasi data rakyat negara tersebut terjaga. Jadi model tersebut bolehlah kita replicate dan digunakan di negara kita agar privasi data rakyat Malaysia terjaga. Dalam masa yang sama kita boleh berkomunikasi secara harmoni, secara lebih terbuka melalui platform media sosial. Baik, itu antara best practices yang boleh kita laksanakan di dalam Malaysia yang boleh kita ambil dari negara-negara seperti yang disebutkan Profesor tadi untuk pelaksanaan lesen media sosial yang lebih harmoni ataupun yang lebih menggembirakan semua pengguna. Jadi terima kasih kepada Profesor Teknologis Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, Profesor Rangkaian daripada UPM atas perkongsian itu tadi. Jadi kita terus dengan perkembangan ringkas dagang.